Bertemu kembali dalam Panorama bersama saya, Rosnani Natih, akan menemani anda sehingga ke penghujung rancangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama Panorama. Minggu ini kami akan paparkan episod mengenai perkembangan dalam citarasa pemilihan kenderaan untuk dijadikan pengangkutan serta pelengkap dalam percutian bersama keluarga tercinta seperti campervan, caravan ataupun motorhome. Ketiga-tiganya mempunyai kemudahan khusus untuk perkhemahan serta menjadi pelengkap kepada industri pelancongan negara. Kita saksikan paparannya. Malaysia menyaksikan perkembangan drastik dalam citarasa pemilihan kenderaan seperti kereta berkuasa tinggi, kereta klasik, pacuan 4 roda, campervan mahupun caravan. Pastinya tiada halangan dalam memiliki kenderaan pilihan yang dianggap simbol peribadi pemilik. Kini satu lagi kategori yang berada di pasaran Malaysia iaitu motorhome dan ada kalanya terlihat menyusurgah di jalan raya. Jika sebelum ini tapak perkhemahan hanya memfokuskan di kawasan air terjun dan pantai, kelainan dicipta Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia PCMM dengan penganjuran program di Seremban Negeri Sembilan. Kini saya berada di Seremban Negeri Sembilan untuk bertemu dengan ahli Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia atau PCMM, di mana mereka akan berkongsi mengenai kenderaan rekreasi atau lebih dikenali sebagai RV serta berkongsi mengenai penglibatan mereka dalam penganjuran pelbagai program perkhemahan yang mempunyai konsep tersendiri iaitu mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat di Malaysia. Mari kita berkenalan dengan mereka. Pada awalnya, saya hanya mengetahui kewujudan Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia PCMM sebagai kumpulan yang hanya menjalankan aktiviti riadah serta rekreasi sahaja. Namun sebaliknya, pelbagai informasi menarik dikongsi sama ada pengetahuan mengenai kenderaan RV mahupun aktiviti yang telah dan bakal dijayakan ahlinya. Peluang bertemu dengan Presiden PCMM, Farman Osman, yang mengetuai program Jelajah Malaysia Persatuan setiap tahun, membongkar pelbagai perkara mengenai kenderaan campervan, motorhome dan caravan di negara ini. Kesempatan ini juga membawa saya untuk melihat tapak untuk dijadikan perkampungan RV bagi merealisasikan program bertemakan perkahwinan pada zaman dahulu. Kesesuaian ruang yang luas dan permukaan yang rata dititik beratkan bagi menempatkan sebanyak 40 buah kenderaan. Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kita dapat dia punya kelulusan untuk penubuhan dia, dan penubuhan ni atas semangat rakan-rakan. Kita masa tu dah mula ramai yang meminati campervan, motorhome ni. So kita fikirkan kita perlu ada satu persatuan yang menaungi kita untuk kita buat sesuatu biar ia menjadi satu komuniti yang berkesan pada Malaysia. Bila kita nak meningkatkan ini sebagai satu industri di Malaysia, kita memerlukan satu networking. Kita perlukan satu pengetahuan daripada rakan-rakan yang dah bermula lama dulu dalam industri motorhome ni. Jadi daripada situlah kita rancang dan kita tubuhkan Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia ni. Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia PCMM, sebuah pertubuhan yang berdaftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan kini mempunyai seramai 836 ahli serta berpusat di Seremban Negeri Sembilan. Ahli-ahli PCMM terdiri daripada latar belakang yang berbeza seperti juru elektrik, elektronik, tukang paip, tukang kayu, mekanik kenderaan, tukang besi, tukang perabot, usahawan dan golongan profesional pelbagai bidang. PCMM ditubuhkan bertujuan untuk mengembangkan industri motorhome dan campervan di Malaysia dari segi fasiliti tapak perkhemahan, sistem sokongan untuk pemilik RV, penganjuran aktiviti perkhemahan, rekreasi, aktiviti sosial sekaligus menyumbang kepada perkembangan industri pelancongan negara.
Matlamat utama penubuhan adalah untuk membantu lebih ramai ahli memiliki motorhome, caravan dan campervan mengikut cita rasa masing-masing pada harga yang berpatutan. Hari yang dinanti-nanti kini tiba. Saya turut berkesempatan mengikuti konvoi ahli-ahli PCMM ke tapak perkampungan RV di Seremban Negeri Sembilan. Konvoi PCMM kerap diadakan sebelum ini yang mana pelbagai program dianjurkan di samping menjelajah ke seluruh Malaysia. Selain itu, pemilihan lokasi tapak perkhemahan juga penting. Justru peminat aktiviti ini biasanya mencari tempat yang redup seperti di bawah pokok untuk meletakkan kenderaan mereka. Sebenarnya, terdapat banyak tempat yang sesuai kerana keperluan kebanyakan camper adalah minimum. Kenderaan mereka juga dilengkapi bekalan elektrik, dapur dan tandas sendiri. Mereka juga boleh parkir di mana-mana lokasi yang selamat. Terima kasih. Selamat datang ke perkampungan RV. Pada zaman dahulu, setiap kali majlis perkahwinan berlangsung, pastinya masyarakat kampung akan berkumpul dan melakukan aktiviti rewang. Walaupun penat kerana ada di kalangan mereka yang datang dari pantai timur, utara dan selatan tanah air, namun setibanya di sini, mereka melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. RV Fest bertemakan majlis perkahwinan zaman dahulu ini merupakan pelengkap kepada penganjuran Seremban Folk Fest yang diadakan di Lake Garden Seremban iaitu di perkarangan rumah Datuk Bandar. Ruang utama ini menjadi parkir camper van yang asalnya adalah sebuah ambulans untuk dijadikan latar belakang pelamin buat mempelai. Tak kala tiba di lokasi, perkara pertama yang dilakukan adalah menyusun kenderaan mereka di kawasan tapak. Penyusunan dilakukan mengikut saiz kenderaan dan seharusnya tidak terlalu rapat serta mempunyai ruang sebagai kawasan untuk meletakkan khemah, membuka kanopi atau peralatan lain. Salah satu RV yang mencuri tumpuan saya adalah van yang diubah suai sendiri menjadi camper van. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Bila sampai ni? Alhamdulillah, pagi tadilah. Lebih kurang dalam pukul 8. Pagi tadi. Yang ni dah nak bersiap sedialah untuk... Itulah. Biasanya bila kita pakai macam ni, memang kita buka. Okey, baru dia. Yang ni buat sendiri ni? Ya. Semua buat sendiri? Saya buat sendiri. Alhamdulillah. Lebih mudah lah. Jadi kalau kita buat sendiri ni, kata orang, apa yang kita rasa kita perlu lah. Kalau ikut kategori RV, kategori camper van. Ini camper van. Kalau orang cakap berkenaan dengan RV, semestinya orang yang kaya, berduit atau berkemampuan. Tetapi bila pertama kali saya lihat, bermakna sesiapa sahaja boleh memiliki kenderaan RV ni. Betul. Cuma perlukan kreativiti dan usaha sikit. Betul. Dia kena ada jiwa sebenarnya. Kena ada jiwa. Dia kena ada jiwa. Bila jiwa kita sampai tu, insya-Allah. Bila kita macam jenis kita yang suka DIY ni. Dia buat sekali, lepas tu dia tak akan berhenti. Yang ni boleh naik atas ya ni? Alhamdulillah. Kita memang sediakan untuk nak relax. Walaupun ini merupakan camper van yang diubah suai oleh Encik Hashim sendiri. Subhanallah. Menariknya dekat sini di camper van ni, di atas ni mempunyai ruang khas untuk bersantai. Jadi saya boleh naik ya? Boleh naik, sila baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat pandangan yang menyatakan kenderaan RV untuk aktiviti golongan kayangan sahaja. Namun itu sama sekali tidak benar kerana sesiapa sahaja boleh memilikinya. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Gunakan apa sahaja kenderaan dan lengkapkannya dengan keperluan asas serta lahirkan kreativiti mencipta rekaan hiasan dalaman dengan kos yang minimum. Saya juga berpeluang bertemu ahli PCMM yang memiliki motorhome dan berpengalaman luas dalam dunia RV kerana pasangan ini sering menjelajah ke beberapa negara termasuk Eropah dengan kenderaan mereka serta merasai musim yang berbeza. Banyak keistimewaan motorhome ni yang paling ketara kalau kita bergerak especially di blok Eropah adalah kos perjalanan kita sangat murah. Ini disebabkan hotel. Kita tak perlu sewa hotel
yang mana rate hotel sangat tinggi, mencecah 70 euro ataupun 60 pound satu malam. Dengan motorhome, kita hanya perlu bayar 20 pound satu malam untuk penginapan. Ini dah termasuk juga package pengangkutan? Dah. Cuma sebab dia dah sekali pengangkutan dan juga penginapan. Sekali. Dari segi RV itu sendiri, mungkin ada yang tidak memahami kategori atau klasifikasi untuk RV tu, pecahannya pula ada motorhome, ada camper van, bagaimana? RV singkatan daripada recreational vehicle, dan itulah istilah yang digunakan kebanyakan negara termasuk US maupun Malaysia. Tapi di Eropah, RV ni satu term yang general yang mana di bawah dipecahkan lagi kepada 3 segmen utama. Dipecah pada kelas A, kelas B dan kelas C. Kelas A adalah merujuk kepada kenderaan yang sangat berat seperti chassis bus ataupun lori ataupun pernah dengar istilah camper truck yang sangat besar, 7 tan, 8 tan, 10 tan kan? Itu di kategori sebagai kelas A dan itulah dikenali sebagai RV di UK. Untuk kelas B adalah camper van. Okey, camper van kalau kita lihat kat sini yang macam ada kat belakang tu adalah kelas B. Yang ni pun adalah kelas B. Ini adalah camper van. Bermakna kenderaan tu masih kekal bentuk van. Maknanya diubah suai di bahagian dalam ataupun yang factory built. Kelas C pula merujuk pada motorhome yang mana chassis asal dia adalah van ataupun chassis asal dia adalah light truck. Kemudian beberapa manufacturer mengeluarkan dia punya motorhome pelbagai jenama dan macam-macam bentuk, ya. Termasuk 2 berth, 4 berth, 6 berth. Berth bermaksud berapa tempat tidur ada kat dalam. Kalau dia kategori 2 berth bermaksud 2 passenger kat depan, 2 passenger kat belakang, mesti ada seat belt di Eropah. Kalau tidak, dia tak bagi. Kalau 6 berth bermakna dia ada 6 seat belt baru boleh bawa orang. Saya bawa import dari Japan, membawa Recon datang Malaysia. Belakang kita Joy, repair, modify, install dalam enjin baru lah. Okey, sekarang kita mai orang beli, baru kita tukar pergi top baru. Pakai Hyla, build ke Malaysia 100%. 100% buatan di Malaysia? Ya. Boleh saya tengok ke sana? Boleh. Okey, tu. Santai ni anak-anak. Okey, apa kelebihan motorhome yang buatan Malaysia ni? Ada tak kelainan dari segi teknologi ataupun kelengkapan yang bersesuaian dengan cuaca dan keadaan jalan di Malaysia? Okey, macam ni. Kalau kita import kereta lama, biasa kita nak dekat Malaysia jalan jauh, pusing Malaysia, akan kereta boleh rosak. Jadi masalah banyak. Sekarang kita build dekat Malaysia, buat baru, kita boleh cakap mana tempat pergi pun tak ada masalah. Lagi kita pakai 4U, dia tak ada sangkut. Hutan, pantai, belakang air, aircon, solar, bateri, semua ada lengkap. Kalau dekat overseas beli barang, dia semua pakai heater. Aircon dia kurang pakai, tapi kita Malaysia pakai aircon. Dan dari kita pakai solar cacing, enjin cacing, plug cacing, semua boleh. Secara amnya RV ni terdapat berbagai kategori. So semua kena pentingkan ciri-ciri keselamatan. Terutama di dalam campsite, susunan kena ada ruang untuk escape route. Contohnya jika berlaku sebarang kebakaran yang tidak disangka, mana-mana kenderaan yang terdapat berhampiran dengan kawasan kebakaran, dia boleh keluar tanpa perlu mengalihkan kenderaan-kenderaan lain. Okey. Selain daripada itu, ketika berkemah pastinya di Malaysia cuaca tidak disangka, kadang-kadang hujan ribut datang secara tiba-tiba. So pada malam hari sepatutnya semua awning atau perkakas perlu diletakkan satu tempat ataupun ditutup. Jika tidak, maka pastinya kerosakan berlaku berbagai-bagai bentuk. I have opportunity to use a camper van before. I pernah gunakan camper van. So daripada situ I nak tukar pada 4-wheel drive off-road ni. So the reason is because ini boleh masuk off-road. Macam camper van tak boleh, they got a limitation.
okey, macam nak masuk dalam kampung-kampung susah sikit pasal jalan dia tak baik kan. And then kalau you nak travel overseas pun kita tak pasti macam mana keadaan jalan raya tu. So the best choice is four-wheel drive. Dia sebenarnya yang paling utama dia fleksibel lah. Fleksibel sebab bila kita bercuti dengan menggunakan camper van ni, kita semuanya terpulang pada kita. Freedom tu memang khas untuk diri kita lah, terpulang pada masing-masing. Ada setengah tu suka masak. Jadi dia bawa peralatan masak, makanan dan sebagainya untuk dia masak dekat mana-mana tapak perkhemahan lah. Ada setengah tu dia suka air terjun, dia pergi kawasan air terjun. Ada setengah dia suka pantai, dia pergi pantai camping. Kadang-kadang kita rasa tempat tu cantik, kita berhenti. Dan kita rasa kita nak bermalam, kita bermalam. Tapi kalau kita rasa tak sesuai untuk kita, kita boleh move on, pergi ke tempat lain. Jadi flexibility dia kat situ. Sebelum majlis yang diatur pada malam ini bermula, rata-rata ahli PCMM bersantai bersama jiran-jiran di kawasan tapak kenderaan RV mereka dan berkongsi pelbagai cerita. Perkembangan ini mewujudkan permintaan baharu dalam industri pelancongan domestik. Justru mereka berharap lebih banyak pihak tampil membuka tapak perkhemahan untuk kenderaan RV yang lengkap dengan kemudahan bersesuaian serta mengenakan bayaran yang munasabah bagi kebaikan kedua-dua pihak. Sebagai pelengkap kepada majlis perkahwinan, suasana di sini bertambah meriah apabila kaum wanita berkumpul untuk majlis malam berinai. Harapan persatuan ini adalah komuniti penggemar aktiviti campervan, motorhome dan caravan semakin berkembang di Malaysia dan menjadikannya sebagai aktiviti riadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Di keheningan malam yang indah ini, di samping tapak yang diserikan susunan pelbagai kenderaan RV, kelainan tercipta dengan mengadakan majlis berzanji dan marhaban. Kebiasaannya majlis agama ini diadakan di dalam rumah pengantin atau di masjid, namun konsep bersekitaran tersebut diubah menggunakan tema perkhemahan di ruang yang diberi nama Rumah Pusaka. Majlis ini juga diserikan dengan kehadiran wakil masjid berdekatan. Jika pada siang hari akikah dilakukan yang mana ahli PCMM bergotong royong melapah daging kambing, pada malam hari majlis kesyukuran dan cukur jambul diadakan buat cahaya mata kepada anak salah seorang ahli PCMM. Dari segi syarak, akikah membawa pengertian menyembelih ternakan dan sunat dilakukan pada hari ke-7 selepas anak dilahirkan serta boleh dijalankan serentak dengan adat mencukur rambut dan adat memberi nama. Majlis ini juga diserikan saudara mara, orang ramai dan pelancong yang berada di sekitar tapak perkhemahan secara tidak langsung memeriahkan majlis dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah segala perancangan terlaksana dengan sempurna. Begitu juga majlis pada malam ini iaitu majlis cukur jambul. Dan rasanya saya perlu berehat. Kita jumpa esok di mana merupakan aktiviti kemuncak iaitu majlis perkahwinan anak kepada salah seorang ahli persatuan PCMM. Selamat malam. Sebagai penyeri program yang bertemakan majlis perkahwinan pada zaman dahulu, pertandingan gubahan sirih junjung diadakan dan penyertaannya terbuka kepada semua ahli PCMM. Rata-rata teruja untuk menyertainya dan membuat gubahan sirih junjung mengikut kreativiti masing-masing. Kalau nak tanya matlamat, sebenarnya matlamat PCMM ni memang hampir tercapai dan kebanyakan dalam event-event kita, dalam acara-acara kita, memang itu yang kita buat pun. Memang itu yang kita amalkan
Memang itu yang kita terapkan, sentiasa bekerjasama, bantu-membantu, yang lebih bantu yang kurang akan membantu dari segi lain, dari segi tenaga dan sebagainya. Tidak lengkap sekiranya Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu tidak dihidangkan dengan menu istimewa makanan tradisional buat pasangan mempelai di ruang makan beradab. Sesi memasak bagi menyediakan hidangan ini turut dilakukan di tapak perkhemahan, memandangkan segala kelengkapan, kemudahan dan ruang untuk memasak sedia ada di setiap motorhome, caravan ataupun campervan. Dah siap. Menyelerakan harumannya kau. Oleh itu tiada masalah untuk mereka menyediakan menu istimewa yang ditetapkan penganjur. Lebih menarik, kaum ibu menyediakan menu makanan tradisional yang melambangkan pelbagai negeri di Malaysia khas buat pasangan pengantin. Siapa sangka melalui penganjuran aktiviti perkhemahan dan juga pelbagai program yang melibatkan penggunaan kenderaan rekreasi atau lebih dikenali sebagai RV dapat mengukuhkan ikatan ukhuwah sesama ahli PCMM serta pengunjung yang datang di sekitar kawasan ini. Kalau kita lihat di belakang saya, cukup mesra, mereka duduk bersama dan bersembang santai serta ada juga di kalangan mereka merupakan tetamu dan juga pelancong yang datang ke sini berminat untuk melihat RV yang diletakkan di tapak ini. Jam 12.30 hari, tibalah masanya majlis kemuncak iaitu sambutan majlis perkahwinan untuk pasangan Raja Sehari. Pasangan pengantin yang hadir ke tapak perkhemahan ini menggunakan motorhome dan kemudiannya disambut ahli-ahli PCMM serta tetamu. Lebih menarik apabila pasangan pengantin diangkat beramai-ramai menggunakan tandu dan berarak menuju ke pelamin. Rata-rata ahli PCMM menggayakan pakaian tradisional Melayu lama dengan berkain pelekat dan berkain batik di sarung indah bagi mewarnai perkampungan RV. Menyebut mengenai adat dan tradisi yang diterapkan dalam majlis ini memberi peluang kepada pengunjung melihat kekayaan kebudayaan serta kesenian yang dimiliki masyarakat di Malaysia. Salah satu adat Melayu yang mencuit hati adalah ragam wakil keluarga pengantin lelaki dan perempuan berbalas pantun sebelum pasangan pengantin dibenarkan duduk bersanding di pelamin. Cubalah sebut, janganlah segan. Perasaan excited jugalah sebenarnya. Saya pun tak sangka sebab Abah memang join PCMM dah lama dah. Memang saya selalu pergi camping. Dari kecil pun selalu pergi camping. So bila Abah kata nak buat style macam ni, excited lah. Pandangan saya, kalau pandangan saya ini sangat menarik lah sebab selalu kita tengok, kita tak pernah tengok lah, maksudnya ada yang kita lalui tadi tu kita tak pernah rasa pun, tapi dapat rasa hari ni. Orang lain yang macam muda-muda yang lain pun dapat tengok macam mana kan kita punya majlis hari ni dulu-dulu, tapi betul-betul dulu-dulu lah, tak sangka kan dapat merasa pengalaman macam ni. Kita saling berhubung, kita buat satu grup yang mana nak join untuk program ni. Tak sangka masa tu ramai yang nak join. Masa tu tercetusnya idea kita buat konsep dulu-dulu. Kita nak hidupkan balik budaya orang lama-lama dulu, macam mana dia orang bergotong royong antara rumah-rumah jiran-jiran. Itu yang membuatkan kita semua teruja sebenarnya. Masing-masing teruja sebenarnya. Dalam kita nak menarik pelancongan ni, kadang ada beberapa aspek yang kita perlu ambil kira, especially tempat penginapan dan sebagainya. Since dekat Seremban ni, di Taman Tasik ni, kita ada banyak kawasan-kawasan yang masih lagi boleh kita teraukai untuk wujudkan sebagai tempat-tempat camper park punya site. Dan kita rasa dia menjadi satu alternatif lah bagi pengunjung ke Seremban. Dia tidak lagi perlu cari hotel, homestay yang mungkin jauh daripada tempat-tempat popular pelancongan di Seremban. Untuk sama-sama memeriahkan pertandingan sorekan itu tadi. Berpisah, hatiku risau, tidak ku tahu apa
sendiri.